Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 4, topik indeks, set dan logaritma. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini. Tahniah juga kepada yang awal masuk tadi, Sharon Lin dengan Angeline yang paling awal masuk tadi. Untuk yang lain, hari ini kita akan sambung untuk bahagian set. Subtopik yang terakhir untuk set iaitu menyelesaikan masalah melibatkan set. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 106. Untuk hari ini, kita cuma tengok satu hasil pembelajaran sahaja iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Okey, dekat sini, saya lebih tekankan dekat conjugate sebab kadang-kadang untuk conjugate ini kita rasa macam soalan itu dah siap tapi sebenarnya dia belum siap. Kita lupa untuk mempermudahkan conjugate. Menisbahkan penyebut yang tak nisbah. Okey, dekat sini, mendarab pengangka dan penyebut dengan set conjugate supaya set dihapuskan daripada penyebutnya. Ini kita punya kata kunci macam mana kita nak tahu sama ada kita dah dapat jawapan akhir ke belum. Kita tengok penyebut kita. Kalau penyebut kita masih ada set, penyebut ini yang mana? Yang dekat bawah. Pecahan yang dekat bawah. Kalau penyebut itu masih ada set, maksudnya belum siap lah itu. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu permudahkan. Macam mana? Dengan mendarabkan conjugate-nya. Okay. Itu untuk menyelesaikan masalah. Dekat sini untuk set, saya sudah ajar awak. Yang berubah cuma operasinya sahaja. Okay, contoh dekat sini, kita ada set M, set A. Memandangkan dekat sini tidak ada operasi tambah atau tolak. Conjugate-nya adalah dirinya sendiri. Okay, conjugate-nya adalah dirinya sendiri. Kemudian, sekiranya kita ada M set A tambah N set B. Dekat sini operasi yang kita ada ialah operasi tambah. Ini operasi yang saya maksudkan. Ini operasi kita tambah. Conjugate-nya adalah yang berlawanan, iaitu operasi tolak. Dan seterusnya, sekiranya penyebut kita ialah M set A tolak N set B, conjugate-nya ialah M set A tambah N set B. Okay, conjugate ni maksudnya adalah pasangan yang bertentangan. Itu maksudnya conjugate, lelaki, perempuan. Itu contoh yang lebih mudah lah. Dan hukum 1, hukum 2. Kenapa saya letak hukum 1, hukum 2 dekat sini? Sebab untuk mempermudahkan set, kita mesti ada hukum dia juga. Okay? Mesti ada law. Sebagai manusia, kita, rakyat Malaysia, pun ada undang-undang dan peraturan. Kita pun terikat dengan undang-undang dan peraturan. Sama juga dengan matematik. Oh, ada orang mesej. Okay. Sama juga dengan matematik. Pun terikat dengan undang-undang dan peraturan. Tak boleh melanggar sahaja. Hukum kita yang pertama ialah sekiranya set A darab set B sama dengan set AB. Dekat sini tadi dia baru melah pinang. Dia datang nak tengok. Salah. Kalau dalam bahasa Melayu merisik. Dia datang nak jenguk dulu. Okay, lepas itu barulah duduk sebumbung. Dekat sini pula pun sama juga. Kalau dia bahagi, set A bahagi set B sama dengan set A per B. Dengan syarat peringkat set kita ialah sama. Okay, peringkat set. Contohnya dekat sini, kalau saya letak contoh lah. Set 3 peringkat 3 darab set 4 peringkat 3. Bila dia macam ini, peringkat dia sama, dia boleh kita 3 darab 4. Kita boleh permudahkan dia macam itu dengan syarat set dia sama. Tak boleh sebarang-sebarang.
Okay, so untuk silibus awak cuma yang ini kot. Saya rasa lah. Setakat ini dalam contoh-contoh pun saya belum jumpa lagi set 3, set 4. Yang saya jumpa set N. Itu saya jumpa. Okay. Yang ini awak semua sudah belajar. Sebenarnya cuma nak refresh. Supaya macam awak ada bayangan apa yang awak perlu buat untuk menyelesaikan masalah. Okay. Contoh 17 muka surat 106. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah rumah berbentuk piramid. Bahagian hadapan rumah itu berbentuk segitiga. Mempunyai keluasan 20 set 3/4. 20 set 3/4 meter persegi dengan panjang tapaknya ialah 4 tambah 4 set 3 meter. Cari tinggi bahagian hadapan rumah yang berbentuk segitiga itu dalam bentuk A tambah B set 3. Dengan keadaan A dan B ialah nombor nisbah. So, dalam satu ayat ini banyak maklumat yang dia bagi. Maklumat yang pertama dia bagi ialah rumah ini berbentuk piramid. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, bahagian hadapan rumah itu berbentuk segitiga. Maklumat yang ketiga, luas dia punya yang dekat depan ini. Ini rumah dia. Luas segitiga ini pula dia bagi ialah 20 set 3/4. Luas. Okey. Lepas itu adalah maklumat yang ketiga. Maklumat yang keempat, panjang tapaknya ialah 4 tambah 4 set 3. So, mana tapaknya? Ini adalah tapaknya. 4 tambah 4 set 3. Cari tinggi. Mana tinggi untuk segitiga ini? Segitiga ini tingginya adalah yang ini. So, itu adalah dia punya tinggi. Saya letak sebagai T. Ini yang dia nak. Saya letak tanda soal. Bahagian hadapan dalam bentuk A tambah B set 3. Dengan keadaan A dan B ialah nombor nisbah. Maksud nombor nisbah dekat sini, nombor itu senang cakap nombor bulat lah. Senang cakap. Lebih kurang macam itu. Okay? Dalam satu soalan, banyak benda, banyak maklumat yang dia bagi. Okay, so dekat sini tadi saya sudah lukis maklumat yang diberi di dalam soalan. So, kadang-kadang bila kita conteng dekat gambar rajah, kita tidak nampak dengan jelas. So, kita conteng lagi sekali. Kita conteng dengan kemas macam ini supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okay. So, dalam soalan ini tadi, dia ada sebut luas segitiga. Ini saya buat supaya macam saya lebih jelas. Okay, saya lebih jelas segitiga yang diberi. Kalau diconteng dekat sini sahaja, kadang-kadang kita tak jelas sangat. So, bila segitiga, luas segitiga. Luas segitiga ialah 20 set 3/4. Untuk luas segitiga, rumusnya tidak disediakan. Okay, dekat sini dia sudah bagi luas. Okay, rumus luas segitiga saya percaya awak sudah belajar dekat sekolah rendah. Iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Itu rumusnya. Okay. Ada budak yang tak hafal, tak ingat rumus segitiga. Okay. So, bila dah dapat, kita masukkan maklumat. Maklumat apa yang kita ada? Tapak. Tapak kita ialah 4 tambah 4 set 3. So, kita gantikan. Tinggi. Tinggi adalah T. Kita gantikan. So, kita sudah ganti. Dia dapat macam ini. Dekat sini, barulah awak dapat satu markah. Okay, saya lebih cenderung untuk ajar sekali dengan pemarkahan. Sebab kadang-kadang murid ini, dia skip langkah. Itu yang merugikan. Okey, so lepas itu apa yang kita perlu buat? Permudahkan. Okey, langkah yang panjang-panjang saya cerita tadi, itu baru kita memasukkan maklumat daripada soalan ke dalam rumus.
Belum lagi kita menyelesaikan. Sekarang barulah kita masuk bahagian yang kedua, iaitu menyelesaikan. Kita permudahkan. So, yang mana boleh dipermudahkan dekat sini? So, dekat sini awak nampak 1/2 darab. So, bila dia darab, dia boleh permudahkan. So, dekat sini dia jadi 2 tambah 2/3. Mana dia pergi, cikgu? Ni kan 1/2. So, dia akan jadi sini 2. Sini pun 2. Yang dalam ini tak boleh. Sebab kita lebih, dia macam inilah. Okay, contoh yang awak sudah belajar, 1/2 darab 4A. Saya lebih suka bagi contoh macam itu. So, 2 ini, dia akan jadi 2A. Itu sahaja. Mana ada lagi 2/2. Okay, mana boleh dia jadi 2/2A/2 macam itu. Bukan lah. So, sebab itu set 3 itu kita tidak kacau. Okay, yang ni saya padam. Saya risau nanti awak keliru. Okay. Siapa yang chat? Sorry lambat cikgu. Okay, tak apa Frederick, saya faham. Sebab dekat rumah ni kadang-kadang ada kerja lain yang kita perlu buat. Biasanya kadang-kadang mak suruh buat itu, bapak suruh buat ini. Okay, tak apa, saya faham. Di rumah ini dia ada cabaran dia sendiri. Di sekolah dia ada cabaran dia sendiri. Tapi yang penting, diri sendiri. Adakah kita bertanggungjawab? Itu. Okay. Okay. Yang penting, Tania dapat masuk. Itu. Yang penting. Okay. Okay, kita teruskan dengan penyelesaian saya tadi. Penjelasan. Bukan penyelesaian. Penjelasan. Okay, so dekat sini kita dah dapat. Kita dah permudahkan. Okay. Kita dah siap permudahkan. So, sekarang ini soalan minta cari tinggi. Tinggi adalah T. So, di mana T kita? Ini adalah T kita. So, apa yang kita perlu buat? Kita jadikan T sebagai perkara rumus. Sebab soalan suruh cari T. So, kita jadikan T sebagai perkara rumus. Kita dapatlah sebutan macam ini. Okey, saya salin balik dekat situ. Oh, okey. Dia terus buat macam ini. Okey, saya ambil dalam buku teks. Dia terus buat macam itu. Okey, tak apa. Boleh. No hal. So, dekat sini, dia terus darabkan dengan conjugate. Okey, dia terus darabkan dengan conjugate. So, conjugate kita dekat sini adalah tambah. So, conjugate-nya adalah tolak. Okey, so conjugate ini adalah conjugate kita. So, lepas itu kita darabkan A, 20/3 darab dengan 2. Okey, buat slow-slow. Lepas itu darab dengan ini. Lepas itu negatif 4 darab dengan 2. Lepas itu negatif 4 darab dengan negatif 2/3. Yang dekat bawah ini, kalau awak perhatikan, sebenarnya ini ada dia punya shortcut. Yang atas ini sahaja tak ada shortcut dia. Yang bawah itu shortcut dia adalah yang ini. Ini saya suruh awak hafal. Sebab dia sangat berguna untuk matematik tambahan. Untuk matematik memang sangat jarang awak pakai. Tapi matematik tambahan inilah yang awak akan guna. Sangat banyak guna. So, kita akan dapat bentuk macam ini. Okay, ada soalan tak setakat ini? Sebab dekat sini banyak betul yang kita, konsep yang kita perlu ni buat ni. Ada soalan tak? Tiada? Confirm? Ada yang awak nampak macam pelik-pelik dari mana dapat? Okay, tak ada. Cun. So, dekat sini, bila saya darabkan 20/3 darab dengan 2, dapatlah 40/3. Lepas itu, 20/3 darab dengan negatif 2/3, saya dapat 40/3. Okay. Mana datang? Okay, dekat sini. Saya nak conteng dekat mana? Okay, sekejap. So, dekat sini tadi 20/3. Okay, saya tunjuk dekat sini dulu. Sebab sebenarnya dekat situ saya buat shortcut sikit. Okay, kita permudahkan. So, bila permudahkan, saya sangat galakkan murid buat bulatan macam ini. Sebab bila awak buat bulatan macam ini, awak akan tidak tertinggal simbolnya. Sebab murid biasanya cenderung lupa ada simbol negatif. So, saya buat macam ini dulu. So, saya akan dapat 20/3 darab 2. Lepas itu, yang ini tambah
20 set 3, negatif 2 set 3. So, settle yang itu, yang ini pula. Tambah, negatif 4, 2, tambah, so yang ini pula, negatif 4, negatif 2, set 3. Okay, dia punya penyebut tadi kita guna rumus. Rumus dia adalah yang ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. So, yang dekat bawah ini kita boleh terus pemudahkan. Dia jadi A 2 kuasa 2 tolak B kita ialah 2 set 3 kuasa 2. Okay, saya terus letak dalam rumus. Yang atas ini yang saya nak tekan, yang atas ini. Biasanya itu. Bila dia banyak macam ini, kita cenderung buat silap. So, saya buat step by step. So, 20 darab 2, kita akan dapat 40 set 3. Lepas itu, dekat sini tambah 20 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 40. Set 3 darab set 3, kita akan dapat set 9. Betul? Set 9. Okay, tulis saja dulu. Tambah negatif 4 darab dengan 2 akan dapat negatif 8. Tambah negatif 4 darab negatif 2 set 3 akan dapat 8 set 3. Okey, so dekat sini kita akan dapat 4. 2 kuasa 2 dapat 4. So, tolak. So, 2 kuasa 2 akan dapat 4. Set 3 kuasa 2 kita akan dapat 3. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah yang ini. So, 40 set 3 tolak sebab ini positif, ini negatif. Dia jadi tolak. 40 jadi 3. Punca kuasa 2, 9 kan 3. So, dapatlah dekat sini. Tolak 8 tambah 8 set 3 per 4 tolak 12 negatif 8. Sebab itu saya dapat dekat sini 40 kurungan 3. Okey. So, saya teruskan. So, saya permudahkan. Okey, bila permudahkan 40 set 3, ini ada ke tidak sebutan serupa dia? Sama ke tidak dengan yang ini? Tak sama. Sama ke tidak dengan yang ini? Tak sama. Sama ke tidak dengan yang ini? Sama. So, bila dia sama, dia boleh dipermudahkan. So, 40 set 3 tambah 8 set 3, awak akan dapat 48 set 3. Macam mana dapat itu, cikgu? Okey, sama konsepnya. 40x tambah 8x. Awak akan dapat 48x. Sama. Sekarang ini, cuma bezanya awak dapat set 3 sebagai pemboleh ubah awak. Ada macam itulah. Sebagai anu. Macam itu. So, dekat sini, tolak negatif 40 darab 3 is negatif 120. Negatif 120 tolak 8 dapat negatif 128. Yang ini tadi saya sudah tunjuk macam mana dapat negatif 8. Okey. Dah habis ke belum ni? Saya tanya awak. Dah habis ke belum? Belum. Belum. Okey. Boleh saya tahu kenapa belum? Awak rasa-rasalah kenapa dia belum siap. Boleh dipermudahkan? Ya, dia masih boleh dipermudahkan. Okey? Apa maksud masih boleh dipermudahkan? Sebab dekat sini, yang pertama sekali kalau awak nampak 8, 8, 8. Itu yang pertama yang awak nampak. Dan yang kedua, dekat penyebut tidak boleh negatif. Okey? Penyebut tidak boleh negatif. So, itulah yang awak perlu permudahkan. So, kenapa saya sebut 888 tadi? Maksudnya dia boleh difaktorkan. So, FSTB. Carilah dia punya FSTB. So, kita boleh faktorkan keluar 8. Kita faktor keluarkan 8. So, kita dapat 8 dalam kurungan 6 set 3 tolak 16. Dan dekat bawah ini negatif 8. So, 8 dengan 8 ini kita boleh
cancel. So, bila kita cancel 8 dekat sini, yang bawah ini tinggal ialah negatif 1. Okay, itu yang pertama tadi sudah settle. Kita faktorkan 8. Yang kedua, dekat sini ada tanda negatif. So, bila dia ada tanda negatif macam ini, kita mesti hapuskan tanda negatif itu. Macam mana nak hapuskan? Kita darabkan ke semua ini dengan negatif 1. So, bila kita darabkan dengan negatif 1, dia akan jadi macam ini. 6 set 3 darab negatif 1 akan dapat negatif 6 set 3. Negatif 16 darab negatif 1 akan dapat positif 16. Negatif 1 darab negatif 1 akan dapat 1. So, 1 itu kita tidak tulis. Makanya siaplah dalam bentuk A tambah B set 3. So, kadang-kadang dalam soalan dia minta, apakah nilai A? Apakah nilai B? So, A kita ialah 16. B kita ialah negatif 6. Biasanya soalan macam ini dia dekat kertas 2, bahagian A. Okay, bahagian kertas 1 pun boleh keluar juga. Tapi dia kadang-kadang lah. Okay, ada soalan tak setakat ini? Tidak ada? Okey, kalau awak perasan dekat sini dalam satu soalan, semua konsep yang awak sudah belajar dia tanya dalam satu soalan. Termasuklah benda-benda yang awak sudah belajar dekat menengah rendah, dekat sekolah rendah. Rumus segitiga. Okey. Kadang-kadang betul, tiba-tiba apa cikgu lupa apa rumus segitiga cikgu. Biasa. Kadang-kadang lupa. Bukannya macam tak tahu, lupa. Bukan tak tahu, lupa. So, maka tinggi bahagian hadapan rumah itu ialah 16 tolak 6 set 3. Okey. Itulah yang saya letak ini. A sama dengan 16, B sama dengan negatif 6. Itu kadang-kadang dalam soalan dia minta tentukan nilai A dan nilai B. Macam itu.